Assalamualaikum dan salam perpaduan Berita Pagi Sabah 10 Disember, saya Muhammad Syahriza Mawang. Sejumlah 498,639 orang bersamaan 30.08% umat Islam di Sabah telah membuka akaun tabung haji TH. Menteri Tugas-Tugas Khas dan Penyelarasan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, daripada jumlah tersebut, 164,272 pendeposit atau 32.94% telah berjaya mendaftar haji. Tabung haji berusaha sungguh-sungguh untuk memastikan peningkatan peratusan ini dan yang sangat penting bagi saya ialah bagaimana kita membanyakkan tabungan, artinya kualiti. Dengan itu bolehlah kita menyemarakkan pelbagai program dengan adanya ramai deposit atau banyak yang kita tabung di tabung haji. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan program Kupi-Kupi Santai bersama pendeposit TH di Raya Hotel Kota Kinabalu. Pengarah TH Negeri Sabah, Yusdi Nasib berkata, program bertujuan meraihkan pendeposit setia yang sentiasa memberikan sokongan berterusan kepada TH. Kita Tabung Haji Negeri Sabah akan sentiasa terus berusaha untuk memastikan lebih ramai lagi umat Islam di Negeri Sabah ini menjadi pendeposit tabung haji. Kalau boleh 100% daripada 1.6 juta itu. Tidak ada satu pun yang tercicir. Jadi usaha ini merupakan tanggungjawab kita bersama. Kewujudan Klinik Pergigian Bergerak KPB dan Pasukan Pergigian Bergerak PPB di Sabah dilihat sangat relevan dan diperlukan bagi memudahkan masyarakat luar bandar mendapatkan akses perkhidmatan kesihatan pergigian. Pengarah Kesihatan Negeri Sabah, Datuk Dr. Rosnani Mudin berkata, ini memandangkan Sabah hanya mempunyai 26 klinik pergigian daripada 130 klinik kesihatan. Jelas beliau, KPB dan PPB juga terlibat dalam penyampaian perkhidmatan kesihatan pergigian di sekolah, taska dan tadika, klinik desa, pusat pemulihan dalam komuniti serta pusat jagaan warga emas. Klinik pergigian bergerak ni sama macam klinik estetik. Jadi dia ada untuk pemeriksaan gigi, rawatan, tampalan, buat scaling gigi, pembersihan gigi dan juga untuk sapuan Florida kepada kanak-kanak. Jadi dia sama seperti klinik estetik yang kita ada. Jadi dia sangat bagus. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan Klinik Pergigian Bergerak dan Kenderaan Pergigian Bergerak Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Majlis melibatkan penyerahan sebuah KPB untuk kegunaan daerah Sandakan dan 3 buah kenderaan untuk PPB baharu diserahkan kepada Pasukan Pergigian Bergerak bagi daerah Sandakan, Tongot dan Semporna. Setakat ini Sabah mempunyai 3 buah KPB iaitu di daerah Tawau, Kota Kinabalu dan yang terkini di Sandakan. Hari Anti Rasuah Antarabangsa HARA pada setiap 9 Disember memberi peringatan kepada masyarakat pentingnya menangani rasuah di semua peringkat termasuk penjawat awam, agensi berkepentingan kerajaan dan syarikat swasta. Ikuti laporan mengenai komitmen Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Negeri Sabah memerangi budaya rasuah dengan sokongan kerajaan negeri. Budaya rasuah jika dibiarkan mencalarkan integriti sesebuah masyarakat, malah menyebabkan kerosakan dan keruntuhan sistem pentadbiran organisasi maupun sesebuah negara. Menyedari natijahnya, kerajaan negeri proaktif menangani budaya ini agar tidak menular dalam struktur pentadbirannya, justru bekerjasama rapat dengan SPRM, badan terpenting menangani jenayah ini. Saya serius dan komited dalam menangani gejala rasuah, salah guna kuasa dan penyelewingan di negeri ini. Saya amat menekankan agar pematuhan undang-undang, peraturan penambahbaikan kepada sistem dan prosedur agensi perkhidmatan awam negeri perlu dikaji dan diteliti agar tiada lagi ruang serta peluang berlakunya rasuah. Ketua Menteri menyifatkan HARA sebagai bukti ketegasan pelbagai pihak menegakkan pematuhan undang-undang termasuk penambahbaikan sistem dan prosedur agensi perkhidmatan awam.
Ini bagi memastikan tiada ruang berlaku salah guna kuasa yang menjurus kepada rasuah. Senada dengan iltizam Ketua Menteri, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Panglima Surveyor Safar Untung mahu semua anggotanya memberi sokongan penuh terhadap usaha memperkasa imej perkhidmatan awam negeri ini. Saya menyeru agar seluruh warga perkhidmatan awam negeri untuk bersama-sama komited memainkan peranan dan tanggungjawab dalam mematuhi undang-undang dan memberi sokongan penuh terhadap usaha dan inisiatif yang telah dirancang agar imej penjawat awam dapat diperkasa. Dapat dilihat kerjasama erat SPRM dan kerajaan negeri tidak pernah suram, malah sentiasa diperkukuh dengan pelaksanaan pelbagai inisiatif. Pengarah SPRM Negeri Sabah, Datuk S. Karunaniti memberitahu, usaha menyemai kesedaran anti rasuah bukan sahaja melibatkan setiap kementerian, malah pihak yang berurusan dengan kerajaan. Kerajaan Negeri Sabah dan juga SPRM Sabah telah banyak membuat aktiviti-aktiviti sama ada dari segi operasi dan juga pencegahan. Kalau kita melihat pencegahan, salah satu adalah Minggu Integriti yang telah dilaksanakan oleh SPRM Sabah dan semua kementerian yang berada di negeri Sabah. Sentiasa berdiri teguh memastikan aktiviti penguatkuasaan anti rasuah di negeri ini, pastinya anggota dan pegawai SPRM yang tidak pernah lelah meskipun berhadapan pelbagai cabaran. Banyak cabaran yang dihadapi, ini pengalaman saya sendirilah, ya, terutama sekali berhadapan dengan masyarakat. Lebih-lebih lagi dengan masyarakat yang terlibat sendiri di dalam jenayah rasuah tu. Begitu juga dengan saksi-saksi. Semoga dengan pelaksanaan HARA pada setiap 9 Disember, semua pihak termasuk masyarakat tidak lagi membiarkan amalan rasuah menjadi budaya dalam kehidupan seharian. Produk tempatan Sabah bakal menembusi pasaran antarabangsa apabila memorandum persefahaman MOU ditandatangani antara Global Entrepreneur Stop Center, GloPac, or Malaysia United Kingdom dan HYT Cross Border China. Melalui MOU ini, produk tempatan akan dipasarkan di 100 premis di United Kingdom dan melalui 4 platform rangkaian e-dagang di China. Pengarah GloPac Sundaran Berhad Azmi Aziz berkata perjanjian ini juga merupakan salah satu usaha menghubungkan usahawan tempatan bagi menebusi pasaran antarabangsa. For a start, we start small lah, orang kata we start small, tapi kita mengharapkan bahawa dengan feedback yang kita dapat daripada potential buyers di UK, kita boleh start small and then orang kata kita boleh pergi jauh dengan produk-produk Sabah yang ada pada kita ini. Beliau berkata demikian kepada media selepas MOU berkenaan di Kota Kinabalu. Masa bulan 6 tu kami berada di sana di London dan sambutan produk kita IKS tempatan keluar negara sangat memberangsangkan. Orang putih suka sangat makan kita punya produk. Dan saya percaya melalui MOU ini akan membuka peluang pasaran kepada lebih ramai lagi usahawan Bumi Putra seperti kami untuk pergi lebih jauh lagi selepas ini. Setakat ini, 54 usahawan telah berdaftar di bawah GloPac mewakili 60 jenis produk. Perkembangan semasa COVID-19, Sabah mencatatkan kes baharu yang lebih rendah iaitu 76 kes malam. Ini adalah sejajar dengan jumlah sampel ujian iaitu 1,411. Berdasarkan kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidiman Jun, Kota Kinabalu dan Tuaran kekal merekodkan kes 2 angka manakala 14 daerah tidak merekodkan sebarang jangkitan baharu. Sejumlah 75 kes dalam kategori 1 dan 2 serta 1 kes dalam kategori 5. Bilangan pesakit sembuh ialah 116 orang manakala 205 masih dirawat. Tiada kematian direkodkan. Penganjuran Carnival Project Best Learning STEM Fiesta peringkat negeri Sabah menjadi antara platform mendedahkan pelajar dengan aktiviti sains dan teknologi sekaligus mencungkil bakat murid dalam bidang penyelidikan dan pembangunan inovasi.
Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pengurusan Sekolah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Abdullah Sarudin berkata, pendedahan seumpama juga berupaya mempercepat proses pemahaman murid. Kita perlu mewujudkan pembelajaran yang bermakna, kerana dengan pembelajaran yang bermakna ini pelajar akan lebih cepat memahami apa sesuatu yang dipelajari. Dan begitu juga dengan hasil yang saya lihat tadi. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas merasmikan karnival berkenaan di Dewan SMK Pengalat Papar. Sekolah Menengah Kebangsaan Kinarut Papar berjaya memenangi kategori Sekolah Menengah Rendah dan Sekolah Menengah Atas. Manakala kategori Prasekolah dimenangi SK Bukit Padang Kota Kinabalu, kategori Sekolah Rendah Tahap 1 dan 2 masing-masing dimenangi SK Tampasak Papar dan SK Kaiduan Papar. Ini merupakan satu kejayaan besar bagi SMK Kinarut yang kita telah pun berusaha selama beberapa tahun dan akhirnya alhamdulillah pada tahun ini dua-dua kategori untuk kategori menengah rendah dan juga menengah atas kita mencapai kejayaan. Saya belajar pemakanan seimbang. Suku-suku separuh. Suku 1 karbohidrat, suku 2 protein, separuh sayur-sayuran dan buah-buahan. Kegunaan botol air mineral dalam projek ini adalah untuk menstabilkan tekanan supaya air dapat keluar dengan deras melalui lubang penyiram. Melalui program ini kami telah belajar untuk membuka minda kami tentang subjek RBT tingkatan 3 iaitu menghasilkan produk. Kami telah belajar tentang banyak chemical reaction yang kami tidak pernah pun jumpa sebelum ini. Bukan itu saja, tapi kami telah belajar macam mana cara mau kerjasama antara kami punya rakan-rakan. Baik, sekian berita pagi Sabah. Saya Muhammad Syarif Zamawang. Assalamualaikum dan salam hormat. Negara tercinta, lupakan segala duka.